Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala rasulil huda waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita panjatkan kesyukuran pada Allah SWT yang telah memberikan kita kesihatan dan keizinan untuk bertemu sekali lagi untuk musim setelah COVID ini, iaitu kuliah kita yang kedua. Alhamdulillah, minggu lepas kita dah selesaikan bab yang kedua daripada buku Tips Wanita Menuju Syurga, dan insyaAllah pada hari ini kita akan sambung ke bab yang ketiga, Tips Hati Wanita Menuju Ilahi. Tajuk ni agak dalam sikit hari ini insyaAllah, sebab kita nak berbicara tentang hati, yang ditulis oleh Dr. Nurul Jannah Zainan Nazri, iaitu sahabat saya di Jabatan Quran dan Sunnah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulakan majlis ilmu perbincangan kita pada hari ini, insyaAllah sama-sama kita panjatkan doa, mudah-mudahan diberikan kelapangan dan juga ketenangan jiwa, ketenangan fikiran, dipermudahkan segala urusan kita, diangkat segala bala yang sedang menimpa. Bala bukan malapetaka, tetapi juga ujian bagi orang yang beriman, iaitu yang kita semua sedia maklum, ujian COVID-19. Mudah-mudahan akan Allah angkat ujian tersebut, dan mudah-mudahan datangnya ujian itu mendekatkan seramai-ramai umat Islam kepada kasih sayang dan juga rasa cinta pada Allah SWT yang maha berkuasa dan maha memberi penyembuh. Jadi kita panjatkan semua niat-niat tadi dalam satu bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Alhamdulillah, nampak senyuman masih manis lagi, alhamdulillah ya. Kita bersyukur di atas nikmat kebahagiaan yang Allah anugerahkan ke dalam hati kita. Jadi insya-Allah hari ini tajuk kita seperti yang Ustazah sebut tadi, tajuk hati. Jadi kebahagiaan itu datangnya pada hati. Asalnya daripada hati akan tercermin pada jasad kita. Ustazah nak rewind balik sikit, revision sikit, murajaah sikit yang Ustazah sebut pada pertemuan yang lalu mengenai konsep diri manusia itu terdiri daripada rohnya, kemudian Allah SWT yang sangat dekat, lebih dekat daripada urat leher kita, kemudian adanya malaikat yang menjaga yang dinamakan malaikat Al-Hafizin, Hafazah, malaikat yang mencatat amalan dinamakan Katibin, Raqib dan Atid. Kemudian ada juga elemen-elemen yang datang daripada hawa nafsu manusia, kerana manusia dilahirkan bersama syahwat dan akalnya. Kemudian daripada situ adanya elemen-elemen luaran yang datang daripada qarin, yang telah pun dilahirkan bersama dengan kelahiran kita, yang mereka lahir daripada ibu mereka, tetapi mereka telah diberi tugas untuk menyesatkan manusia. Jadi di situ juga ada peranan qarin syaitan dalam memanipulasikan nafsu syahwat manusia dan mendorong manusia melakukan dosa. Itu secara umumnya. Jadi hari ini kita nak bincang pula satu elemen daripada elemen roh manusia, iaitu hati. Hati kita, supaya hati kita ini boleh dituntun, boleh dibawa, boleh dibimbing, boleh diajak untuk menggapai cinta ilahi. Yang mana kita orang beriman, kita semua tahu Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kita sebut hari-hari Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Datangnya kasih dan sayang itu adalah daripada rasa cinta. Allah cintakan hambanya, Allah cintakan makhluk yang diciptakannya. Lalu bagaimanakah kita sebagai makhluk dapat menikmati rasa cinta itu? Kita tahu, tetapi adakah kita telah menggapai rasa cinta itu? Di sinilah peranan yang perlu kita kenali, bahawa ia datang daripada hati. InsyaAllah hari ini Ustazah akan bacakan beberapa poin yang telah dihimpunkan oleh Dr. Nurul Jannah, Ustazah Nurul Jannah, mengenai bagaimana hati ini dapat menggapai cinta ilahi. Ada yang pertama, ada ikhlas dan taqwa, muka surat 64. Kita tengok dulu poin-poin dia. Jadi apabila hati manusia itu diikhlaskan,
hati manusia itu ditanamkan dengan takwa, di situ dia akan mula merasa dapat menggapai dan meraih cinta ilahi. Macam mana nak jadi ikhlas dan takwa? InsyaAllah Ustaz akan bacakan beberapa ayat yang telah dihimpunkan daripada Al-Quran, beberapa tips bagaimana untuk mewujudkan ikhlas dan bagaimana untuk menanamkan takwa. Poin yang kedua, untuk menggapai cinta ilahi ialah muka surat 70, siqah dan tawakal. Siqah dan tawakal. Kalau tawakal kita biasa dengar. Kalau siqah tu maksudnya apa? Kita akan tengok sekejap lagi insya-Allah. Dia datang daripada perkataan percaya dan yakin. Maksudnya percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencintai kita. Justru kita juga akan percaya dan yakin bahawa kita mampu menggapai cintanya. Persoalan Allah cinta kita, Allah sayang kita, tiada keraguan. Tetapi isunya ialah bagaimana kita dapat merasai kasih dan sayang dan cinta tersebut. Maka dengan cara kita wujudkan di dalam hati kita, insya-Allah kita akan dapat merasai. Poin yang ketiga, muka surat 72 ialah ikut petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun melalui proses juga. Kalau kita tengok masa kita nak mendidik anak-anak, kadang-kadang kita nak tanamkan cinta tu dengan memperkenalkan hukum hakam yang Allah tentukan dalam Al-Quran. Kita suruh anak buat. Sambil dia buat tu, kita tanam juga dalam hati dia bahawa Allah tu yang cipta kita. Dia telah memberikan kita pelbagai nikmat, maka wajiblah kita bersyukur di atas nikmat-nikmat tersebut. Sebab itulah kita suruh dia solat. Macam tu. Kita berterima kasih kepada Allah SWT di atas kesihatan yang Allah bagi, nikmat kedamaian yang Allah anugerahkan. Anak, kita katakan anak kat cucu kita kan. Sambil kita suruh dia beribadah tu, yang suruh tu sendiri akan memasukkan elemen cinta apabila kita sendiri dah punya cinta itu. Kita sendiri dah memiliki cinta itu. Jadi kita masukkan ke dalam anak cucu kita juga perasaan cinta ketika mereka melaksanakan ibadah. Barulah dia mudah untuk ikut petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan semata-mata sebab dosa, neraka, pahala, kan, syurga. Bukan semata-mata itu, tetapi datang daripada perasaan cinta. InsyaAllah kita akan bincang hari ini. Tetap pendirian dan teman yang baik. Itu poin yang keempat atau kelima, ya. Jadi poin yang keempat atau kelima untuk menggapai cinta ilahi ialah kena ada tetap pendirian dan kena ada juga teman yang baik. Subhanallah. Penting sebenarnya dalam Islam kita mempunyai teman dan sahabat yang baik. Nanti Ustaz akan bacakan beberapa hadis yang Rasulullah SAW sebutkan supaya umatnya itu akan menitik beratkan persoalan teman yang baik. Sebab teman itu nanti akan menentukan di manakah perjalanan hidup kita. Dia akan mempengaruhi kita. Walaupun kita yang memberikan kata putus terakhir, tetapi kita tidak dapat lari daripada pengaruh teman. Dan teman yang setia, sahabat yang sejati, insya-Allah akan menanyakan kita di syurga kelak. Bukan sahaja di dunia dia sentiasa nak bawa kita kepada kebaikan, tetapi bahkan bila dah sampai di akhirat pun, dah masuk ke dalam syurga Allah pun, dia akan cari kita. Kalau dia tak nampak kita di dalam syurga Allah. Jadi di situ ada 5 poin, dan yang terakhir ialah muka surat 83, poin tentang taubat dan ingat mati. Muka surat 83. Jadi satu lagi yang terakhir, ya, elemen untuk menggapai cinta ilahi ialah sentiasa bertaubat. Manusia sentiasa melakukan dosa. Dalam kenapa macam mana kita nak tanamkan rasa supaya ingat untuk bertaubat? Lepas buat dosa terus nak taubat, lepas buat salah terus nak minta ampun. Macam mana nak tanamkan benda tu? Kaedahnya ialah dengan mengingat mati. Jangan tangguhkan taubat, jangan tangguhkan minta ampun pada Allah SWT. Sebab tiada siapa pun yang pasti bila kita akan mati. Jadi once kita dah sedar itu adalah suatu kesalahan, itu adalah satu dosa, cepat-cepat minta ampun pada Allah SWT. Sebab nak minta ampun pada Allah SWT ni tidak susah. Tidak susah. Bukan seperti setengah-setengah kepercayaan, nak minta ampun kena pergi dulu tempat ibadah, kena jumpa dulu dengan orang-orang tertentu, kena buat dulu pengakuan dosa pada orang-orang ni, lepas tu kena bayar pula jumlah tertentu berdasarkan dosa yang dilakukan. Habis kalau tak ada duit, macam mana nak minta ampun?
Kemudian nak pergi lagi tempat tu nak kena tunggu ambil cuti dulu kalau bekerja, kan? Nak tunggu hari Sabtu Ahad dulu baru boleh pergi sebab sibuk dan lain sebagainya. Tetapi dalam agama kita, alhamdulillah, Allah permudahkan semua jalan untuk meminta ampun dan taubat. Sebaik sahaja kita sedar itu adalah dosa, terus lafazkan istighfar. Selesai. Istighfar dengan kesungguhan daripada dalam hati. Ya Allah, aku telah melakukan kesilapan, astaghfirullahalazim. Satu lafaz tapi datang dengan perasaan rasa bersalah, insya-Allah akan mengundang keampunan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah Ustaz akan bahaskan yang ini. Mungkin bukan pada hari ini, kita akan sambung pada hari-hari yang akan datang. Kita akan mula dulu dengan ikhlas dan taqwa. Kembali ke muka surat 64. Jadi mula-mula kita nak mengundang rasa yakin bahawa Allah memang sayang kita, menikmati rasa kasih sayang Allah pada kita dengan mengikhlaskan hati kita. Ayat tentang ikhlas ni ada banyak dalam Al-Quran. Antaranya yang dipetik di sini daripada surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan padahal mereka tidak diperintahkan illa kecuali liya'budullah, untuk menyembah Allah. Macam mana nak menyembah Allah ni? Menyembah lahuddi ni dengan mentaati agamanya, ya. Hunafa'a, ciri-ciri mentaati agama Allah, menyembah Allah ini untuk ikhlas ni macam mana? Kena hunafa, kena hanif, kena bersih murni daripada segala unsur-unsur syirik. Tu makna perkataan hanif tu, bersih murni daripada segala unsur-unsur syirik. Sebab itu ketika zaman Rasulullah SAW dilahirkan, terdapat segelintir golongan hanif, hunafa di zaman jahiliyah yang mereka ini tidak menyembah berhala. Mereka ini masih lagi mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian satu fatrah yang agak jauh, maka seperti biasa manusia ni, dia bila jauh dengan Nabi, even ada Nabi pun ada yang ingkar pada Allah. Apatah lagi setelah zaman yang agak jauh daripada kewafatan Nabi tersebut, manusia sentiasa tersesat kerana ada yang sentiasa bekerja menyesatkan manusia. Contohnya asal usul kesesatan manusia, asal usul manusia mula mensyirikkan Allah dan menyembah berhala. Pernah dengar tak? Nak tahu tak asal usulnya? Pernah dengar tak macam mana dulu Nabi Adam menyembah Allah, betul tak? Keluarga Nabi Adam semua mentauhidkan Allah SWT. Bila pula manusia ni tiba-tiba menyembah berhala? Pernah tak kita terfikir dan tertanya-tanya, kan? Bila sebenarnya mulanya tu? Nak bagi rupa-rupanya dalam sejarah lipatan sejarah manusia, sejarah Nabi-Nabi, mulanya manusia mensyirikkan Allah ini adalah semasa sebelum kedatangan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi zaman Nabi Adam dengan zaman Nabi Idris, semua orang memang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun daripada keturunan Nabi Adam yang menyembah berhala atau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah Nabi Idris wafat. Apabila Nabi Idris wafat dan Nabi Idris berada dalam syurga, kan, masuk syurga tak mau kembali. Jadi pada waktu itu ada 5 orang soleh yang nama-nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran. Ustazah tak boleh nak hafaz nama tersebut sebab dia agak susah sebutan dia bukan nama Arab yang kita familiar. Jadi ada 5 nama yang dinakalkan dalam Al-Quran. Mereka ni orang yang sangat soleh ketika wafatnya Nabi Idris alaihi salam. Apabila kelima-lima orang soleh ini wafat, meninggal, masyarakat dapat ilham. Ada orang dapat ilham. Ya. Ilham ni tak tahulah daripada mana. Katanya mari kita bina patung untuk kita memperingati 5 orang soleh tersebut. Jadi asal mereka bina patung tu seakan-akan rupa orang soleh tadi dia jadi bentuk macam berhala. Tapi masa tu mereka belum menyembah berhala. Mereka ciptakan patung
Bina patung supaya bila tengok patung tu teringat dekat 5 orang soleh ni. Bila teringat kat 5 orang soleh ni, teringat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niat asal. Tetapi bila habis meninggal generasi pertama yang membina patung tadi, memperingati orang soleh tadi, habis generasi tersebut, datang generasi berikutnya yang tak kenal pun siapa 5 orang soleh, tak sempat jumpa pun siapa 5 orang soleh tersebut. Akhirnya generasi yang berikut inilah yang diperdayakan oleh tipu daya syaitan, iblis. Iblis dan syaitan membisikkan kepada mereka bahawa kalau kamu nak minta apa-apa daripada Allah, mintalah melalui patung ini. Sebab mereka ni orang-orang soleh, doa mereka dimakbulkan. Mula-mula dia tipu sikit-sikit. Bukan dia kata, sembahlah patung ni lah Tuhanmu. Tak, bukan secepat itu. Akal manusia yang logik pun tak boleh terima patung yang dicipta dengan tangan kita. Patung tu pula jadi Tuhan kita. Patung tu pula yang nak memberi rezeki pada kita. Kita akal waras, akal sihat takkan dapat terima. Jadi bisikan syaitan itu diselip perlahan-lahan menyusup masuk ke dalam pemikiran mereka. Mula-mula mereka pun mulalah minta pada Allah SWT, tapi melalui patung itu tadi. Dia sebut nama orang soleh tadi yang dinamakan pada patung tu, minta pada Allah hujan, minta rezeki daripada Allah. Lama kelamaan mereka dah lupa, generasi berikutnya lupa terus pasal orang soleh tu. Dia dah fokus kat patung saja. Akhirnya mulalah syirik, penyembahan patung. Di situ ada unsur-unsur tidak ikhlas. Sebab manusia kalau dia dapat ikhlaskan diri dia, dia minta direct pada Allah SWT, tak ada masalah pun tak nampak Allah SWT. Tetapi kerana ada unsur-unsur tidak ikhlas, dia rasa ragu-ragu, rasa ingin melihat sesuatu yang dia boleh pegang, yang dia boleh rasa sebelum dia minta daripada Allah SWT. Memang manusia fitrahnya ingin tahu. Dia ingin lihat. Kalau tak tengok tak percaya, kan? Ingin rasa, kalau tak pegang tak percaya. Betul tak? Yang Ustazah bagi tahu contoh dekat sini ada klip kertas, percaya tak? Percaya tak? Kalau boleh nak tengok dulu baru percaya, kan? Ustazah tunjuk ni, ni ada ni klip kertas. Baru kita percaya. Itu memang fitrah naluri manusia. Syaitan memanipulasinya. Dia tahu manusia ni memang begitu. Asalnya manusia ni percaya, beriman pada Allah tanpa melihat Allah pun. Tapi mereka telah menyesatkan. Akhirnya bermulalah kesyirikan pada Allah SWT. Sebab tu saya kata punca syirik tadi bila tidak ikhlas, kurang ikhlas, hati rasa tertanya-tanya, ingin tengok, ingin rasa Tuhan. Akhirnya mereka sentuh benda-benda ni, dan daripada benda ni mereka minta pada Allah SWT. Hatta Arab jahiliyah dahulu pun apabila ditanya mengapa kalian menyembah berhala-berhala yang mereka bina di keliling Kaabah itu, jawapan mereka apa? Wa ma ya'buduna illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah patung-patung ini melainkan sebenarnya kami ingin mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata nak dekat dengan Allah, nak minta Allah dengan doa, nak makbulkan doa, lalu patung ni dulu. Allah, betulkah begitu? Perlukah demikian? Itulah dia punca dia kerana kurangnya ikhlas. Baik. Kemudian wa yuqimus salata, apabila kita bersihkan hati kita daripada segala elemen meminta pertolongan, menyembah selain pada Allah. Yang bila Ustazah sebut ni, dia masuklah sekali dengan tangkal. Sama je tangkal apa pun, cincin ke, gelang ke, loket ke. Loket walaupun tulis ayat kursi sekalipun, apabila digunakan sebagai suatu kaedah kononnya mendapatkan perlindungan Allah, itu dah jadi tangkal. Tampal ayat dekat dinding ke, ayat ni murah rezeki. Letak ayat ni, insya-Allah perniagaan saya maju. Adakah ayat itu yang memberikan rezeki ataupun Allah Subhanahu Wa Taala? Ayat itu diturunkan oleh Allah, tetapi bila meletakkan frame ayat itu sebagai sumber murah rezeki, di situ berlakunya penyekutuan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hunafa ni, hanif ni, dia kena bersih pada semua elemen-elemen tersebut. Baik. Dan mereka ini mendirikan solat. Jadi tak mungkin ada orang kata dia bawa ajaran hakikat tapi tak payah dirikan solat. Tak mungkin. Sebab Allah sendiri dah sebut dalam Al-Quran, mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salat.
Tak mungkin orang tu tinggalkan solat. Nabi yang tahap paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi terakhir yang dikasihi oleh Allah pun tak pernah tinggalkan solat. Macam mana pula kita di Malaysia boleh ada ajaran tak perlu solat asalkan dah ada niat. Tu ajaran, adalah ajarannya tu, kalau saya sebut tu ada dah belah utara tapi dah sampai ke sini dah, kan? Ada kan? Dah jumpa dah. Tak mungkin ya, jadi solat tu mesti dijaga. As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Macam mana boleh adanya agama tanpa tiang yang kokoh? Tak cukup 5 waktu pun ada masalah dengan tiang dia. Ibarat 5 tiang tapi ni ada 3 je. Maknanya solat mesti 5, tak boleh jamak-jamak pula. Jamak ni hanya apabila ada sabab-sabab dia, iaitu musafir, kan, yang dinyatakan di dalam fiqh kita. Dan kalau di Selangor kita ikut fiqh mazhab Syafi'i, jelas mana solat yang kita boleh jamak, mana yang tidak boleh jamak. Jangan mudah-mudah je himpun-himpun solat atas ajaran tertentu. Dekat je ajaran tu, dekat Seri Gombak. Jadi sehari dia solat 3 kali saja sebab dia himpun, dia kata dia jamak berdasarkan ayat dalam Al-Quran surah Ar-Rum yang dia tak sebut pun 5 waktu. Sedangkan ayat tu dia mengkombinasikan 5-5 tu, pagi satu, kan, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tuzhirun. Ada 4 keadaan solat, yang mana tumsun, tuzhirun, tusbihun subuh, tumsun asar, ya, tuzhirun zuhur, tusbihun subuh, asyian ada 2, maghrib dengan isyak, kan? Jadi di situ ada 5 solat berdasarkan apa yang sahih daripada Nabi SAW. Tapi ada pula ajaran kata tak adalah, ayat Quran tu tak sebut pun 5. Nampak tu bahayanya kita berpegang kepada literal Al-Quran semata-mata tanpa memahami tafsirannya, daripada sama ada rujukannya daripada ayat lain di dalam Al-Quran maupun daripada hadis Nabi SAW. Jadi itu ikhlas. Wadzalika dinul qayyimah. Sebelum tu wa yu'tuz zakah. Lepas mendirikan solat mesti bayar zakat. Mesti bayar zakat. Bayar zakat ni kepada autoriti. Lembaga zakat Selangor contohnya, kalau di Selangor, kalau di Kuala Lumpur kita bayar kepada Kuala Lumpur. Maknanya kita kena bayar pada yang berautoriti ataupun amil-amil yang telah dilantik dengan rasmi. Jadi kalau dibayar kepada persatuan tertentu tapi tak terdaftar pula, kan, itu pun ada persoalan di situ. Sebab kalau ikut fatwa negeri, kita kena ikut fatwa suruh bayar ke mana, di situlah kita boleh bayar. Baik, wadzalika dinul qayyimah, maka yang demikian itulah agama yang benar. Kalau kita dah betul-betul laksanakan benda ni, bolehlah bincang persoalan ikhlas. Nampak? Kalau solat tak settle lagi, maknanya kita kena suruh dia settlekan solat. Zakat, settlekan zakat. Barulah mencapai ikhlas. Tak boleh kata saya dah ikhlas dah, sebab itu saya niat je, Allah dah terus tahu saya nak solat. Saya pejam mata, saya kata saya solat zuhur, Allah maha mengetahui isi hati saya. Habis dah solat zuhur, tak payah dah bangun duduk, rukuk, sujud dan lain sebagainya. Tak payah bicara benda-benda macam ni sebelum settlekan wa yuqimus solah wa yu'tuz zakah. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah dia agama yang benar. Selain pada itu, maka ada persoalan. Belum tentu agama yang benar. Jauh sekali nak berbicara tentang ikhlas cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, muka surat 65 tentang ikhlas, ya. Surah Ghafir ayat 65 dan 66, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Huwal hayyu, dialah yang hidup, la ilaha illahu, tiada Tuhan selain daripadanya, fad'uhu, maka dengan itu berdoalah kepadanya, mintalah kepadanya, mukhlishina lahuddin, dengan keikhlasan pada agamanya. Minta dengan ikhlas. Ada ke orang minta tak ikhlas, Ustazah? Ada. Contoh orang minta tak ikhlas ni macam mana? Dia kata, ya Allah, Engkau melihat ibuku sakit, Engkau sembuhkanlah dia, ya Allah. Kalau Engkau sembuhkan dia, maka aku akan mendirikan solat. Ini kisah benar, Ustazah petik daripada pengalaman seorang pelakon Islam yang menceritakan sebab kenapa dia tak mau solat. Dia kata selama hidup dia tak pernah solat. Kemudian dia berdoa kepada Allah, sebab dia orang Islam. Dia berdoa, ya Allah, kalau Engkau sembuhkan ibu aku akan solat. Ikhlas tak doa tu?
Tak. Ikhlas tak doa tu? Cuba tengok balik. Tidak. Sebab kita meletakkan syarat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak meletakkan penyerahan. Kita ketika mendoakan kesihatan ibu tu, kita tak letakkan penyerahan secara total pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita letak syarat pula. Boleh ke manusia letak syarat pada Tuhannya? Sedangkan kita ni hamba yang diciptakan olehnya. Macam mana nak memahami konsep kehambaan, perhambaan kita ni? Ustazah ambil sikit analogi yang dibuat oleh Imam Badi'uzzaman Sa'id Nursi dalam Risalah Nur, ya. Sedikit analogi. Bagaimana manusia ini adalah seperti seorang lelaki miskin, ya. Manusia ni tak ada apa-apa. Kalau Allah tak bagi, kita tak ada apa-apa, kan? Allah ambil balik jadi macam Nabi Adam AS, duduk dalam syurga tapi hilang semua pakaiannya, sampai terpaksa cari daun untuk tutup kemaluannya ketika Nabi Adam termakan buah yang dilarang. Nampak? Kalau Allah nak ambil, Allah ambil je, kan? Kemudian jadi manusia yang tak ada apa-apa ni, memerlukan persandaran kepada Allah SWT. Sama keadaan orang miskin tu tadi. Dia tak ada apa-apa, tak ada duit, nak makan tak ada duit kalau orang tak bagi. Tiba-tiba ada seorang lelaki craftsman, seorang lelaki karyawan, seorang lelaki ni dia model designer, dia design baju, dia design model-model baju. Dia ambil orang miskin ni bekerja dengan dia. Lelaki ini dia boleh design baju dan dia memiliki kedai untuk jual baju dia. Dia memiliki segala kekayaan. Orang miskin ni rasa berterima kasih sebab diambil bekerja. Betul? Kan? Asal tadi tak ada apa-apa, alhamdulillah diambil bekerja. Kemudian craftsman ni tadi, orang yang buat design baju ni tadi, pakaikan baju yang cantik kepada orang miskin ni. Panjang, labuh, menarik, ada hiasan-hiasan mengelak bahasa utaranya. Berkilau-kilau, berkilat-kilat cantiknya hiasan baju tersebut. Apabila dipakaikan baju cantik ini dan diperagakan di hadapan kedainya, orang yang lalu lalang tak berhenti-henti memujinya kerana kecantikan baju yang dipakai. Cantiknya baju dia, lawanya perhiasan dia, kan? Bila orang lalu lalang puji-puji, apa perasaan orang miskin ni tadi? Seronok tak? Seronok. Tapi kalau tanya balik, tu baju siapa? Baju siapa yang dia pakai tu? Baju bos dia, baju tuan dia, bukan baju dia. Manusia begitu juga. Kita sebenarnya tak ada apa-apa, tapi Allah bagi kita. Kadang-kadang Allah bagi tu sangat-sangat hebat, sangat-sangat luar biasa sampai ramai orang puji, kan? Cantiknya tudung kak ni, Masya Allah, kan? Special made, special design. Cantiknya baju, cantiknya kasut, dan cantiknya macam-macam lah. Tapi sebenarnya yang bagi rezeki beli semua tu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma manusia secara fitrahnya kadang-kadang dia terlupa siapa yang memberi dia. Orang yang melihat model cantik ni tadi, orang akan kata cantiknya baju ni, hebatnya yang design baju ni. Nampak? Itu orang yang ahli iman. Kita pun kalau tengok orang lain, jiran kita, cantiknya rumah dia renovate, Masya Allah, Allah bagi rezeki kat dia. Kita kata gitu, betul tak? Kan? Instead of kita rasa nak jealous pula, loh beli peti ais baru lagi bang, baru 6 bulan lepas nampak dia tukar peti ais. Itu contoh tak ingat Allah yang memberi rezeki. Jadi dia akan timbul perasaan cemburu. Tapi orang yang melihat di sebalik itu, dia akan sedar itu datang pada Allah. Orang miskin tadi, lepas dia selalu sangat pakai baju elok, selalu sangat orang puji dia, tiba-tiba satu hari tuan dia gunting baju elok tu, jadilah senteng sana senteng sini, tukar baju jadi tak lawa pula, jadi nampak macam cacat pula. Orang yang lalu lalang dekat kedai tu mulalah komen, dah teruknya baju dia, sengit sebelah lah, senteng lah, dah tak berkilat lah, hilang lah dia punya apa tu, lip-lap, tu bahasa utara dia, apa tu yang manik-manik dia tu, contoh lah kan. Jadi orang akan komen sebab nampak tak cantik. Orang model ni tadi, si model orang miskin tadi ni, yang memperagakan baju itu, apa perasaan dia? Rasa sedih ke rasa seronok ke macam mana? Dia akan mula rasa sedih. Begitulah kita manusia apabila kita diuji oleh Allah SWT, tiba-tiba kehilangan harta. Itu satu. Kesihatan pun ujian juga. Mula-mula sihat, seronok, orang semua kata, wah, akak main bola jaring pandai ya. Siapa main bola jaring dulu? Siapa yang pernah main bola jaring dulu? Tak ada. Main sukan?
Ada kan? Masa muda-muda orang semua kata dia memang terror lah main sukan. Sekarang boleh tak kita main sukan tu? Dah tak boleh dengan keadaan diri kita dan usia kita sekarang. Tapi kita kenang bahawa itu semua daripada Allah. Kesihatan dan kemudahan Allah yang bagi. Usia yang lanjut dan kesakitan juga Allah yang bagi. Dalam keadaan itu kita tidak akan terkesan dengan apa yang orang lain cakap. Samalah dengan orang miskin tadi. Dia terkesan, dia rasa sedih. Loh, hari tu orang puji-puji saya pakai baju cantik, sekarang orang kata pula baju saya tak cantik. Boleh tak orang miskin ni tadi marah dekat bos dia? Boleh tak dia cakap dengan bos dia, bos, saya tak puas hati lah macam ni. Orang semua komen baju saya tak cantik. Saya nak balik baju cantik yang dulu, boleh tak bos? Sedangkan dia dibayar gaji oleh bos itu tadi. Itu konsep perhambaan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menikmati perasaan itu, kenapa Ustazah kata menikmati? Kita kena nikmati perasaan itu, kita akan merasakan cinta Allah SWT. Bahawa bila kita dihina kerana pakaian kita yang tidak cantik itu, kita ingat balik, ya Allah, dulu engkau cantikkan pakaianku dengan rezekimu, lalu sekarang engkau ambil kecantikan itu dengan kehendakmu. Tentunya ada hikmah yang engkau kehendaki untuk diriku, ya Allah. Didik balik hati kita, oh baru aku sedar, rupa-rupanya pakaian cantik dulu bukan aku punya, tetapi Allah punya. Manusia kalau dia tak diuji begitu, dia akan lupa dari mana datangnya pakaian cantik itu, dari mana datangnya rezeki itu, dari mana asal usulnya pujian-pujian manusia di keliling dia. Jadilah seperti Fir'aun yang akhirnya lupa bahawa dia adalah seorang hamba kerana dalam hidupnya dia tidak pernah sakit. Itulah dia nikmat daripada ujian. Kalau dia ikhlas, kalau poor man, orang miskin tadi ni ikhlas, dia reda, tak apalah, aku memang pekerja, aku ni dibayar gaji oleh bos. Hari tu memang bos pakaikan aku baju cantik, memanglah orang puji aku, tapi sebenarnya bukan baju aku pun, baju bos punya. Kan? Sekarang orang nak hina aku, tak apalah, bos yang ambil baju tu, bos yang tukar baju tu jadi macam ni. Tentu ada kehendak yang bos lebih tahu. Aku reda, ini bukan milikku. Dia akan menimbulkan ketenangan. Ini mesej ni Ustazah ambil daripada tajuk mesej risalah untuk orang sakit yang ditulis oleh Imam Badi'u Zaman Said Nursi dalam Risalah Nur, ya. Kalau ada rezeki kita ngaji Risalah Nur pula, insya-Allah, yang baik untuk hatinya. Jadi di situ sebenarnya terciptanya ikhlas. Bila adanya ikhlas, adanya cinta. Kita tidak akan pernah mempertikai dan mempersoalkan, ya, apa yang Allah turunkan dan uji pada kita. Kalau kita kaitkan dengan COVID-19, macam mana? Hari tu dah macam okey Ustazah, lepas tu tak okey balik, macam mana ni? Kan timbul persoalan. Kalau pada Ustazah melihat sebagai manusia, sebagai hamba, bila Allah turunkan ujian, ada dua keadaan. Satu, bagi orang beriman itu ialah ujian. Betul? Kita selalu sebut itu ujian. Bagi orang yang tidak beriman itu ialah musibah. Sekarang kita nak letak diri kita di mana? Kita nak anggap COVID-19 sebagai musibah ke kita nak anggap dia sebagai ujian? Tentulah kita anggap dia sebagai ujian. Bila sebut je ujian, mestilah ianya mencabar, mestilah ianya susah, mestilah ianya akan menguji kesabaran. Betul tak? Itulah namanya ujian. Dan ujian ini pula Allah jadikan bagi orang beriman suatu medan melabur pahala. Sebab hidup kita ini 24 jam kesemuanya adalah modal untuk kita melaburkan saham amal kita agar kita beroleh keuntungan pahala di akhirat kelak. Setiap 1 jam itu adalah modal. Ada orang dalam 1 jam dia solat berpuluh-puluh rakaat, dia dapat keuntungan pahala. Betul? Ada orang dalam 1 jam tu dia berseronok, bershopping sampai tak ingat solat, maka dia kehilangan pelaburan dia, dia kerugian, tak dapat keuntungan. Ada orang dalam 1 jam Allah uji dia dengan kesakitan, terbaring di atas katil sakit. Ada cara untuk melabur dengan keuntungan yang besar dalam tempoh 1 jam itu, walaupun dia tak dapat solat berpuluh-puluh rakaat, tak dapat mengaji, dia kesakitan di atas katil, tapi kalau dia ada rasa syukur dan sabar, berterima kasih pada Allah, dia dapat pahala yang sangat banyak. Bahkan
Dinakalkan juga di dalam Risalah Nur bahawa ada hadis yang menyatakan 1 minit, 1 minit menanggung kesakitan dan bersabar, bersyukur, berterima kasih pada Allah bersamaan dengan ibadah 1 jam. Bahkan ada lagi disebutkan riwayatnya, Ustazah saya tak sempat semak, Ustazah cuma baca daripada situ, dan nanti insya-Allah ada rezeki Ustazah semak hadis tersebut ya, Ustazah cari balik. 1 minit kesabaran, kalau teramat-amat sakit keadaannya, boleh jadi mencapai pahala 1 hari beribadah, bergantung pada kesakitan. Logiklah kalau kanser stage 4 contoh, betapa sakitnya tu tak terlafaz dengan kata-kata, tetapi pahalanya rupa-rupanya Allah sediakan sangatlah banyak. Itu yang disebut sebagai pelaburan yang sangat menguntungkan. Subhanallah. Macam mana nak sampai pada perasaan itu? Bila kita ikhlas, kita reda. Covid turun lagi, ya Allah reda baliklah. Nak buat macam mana? Kan Allah belum selesai menguji kita. Tu dia sebenarnya nak conclusion dia. Belum selesai menguji kita. Sepatutnya mungkin Allah ingin melihat ini rahmat bagi orang beriman, nak tengok orang beriman semakin bertakwa kepada Allah. Mungkin belum tercapai. Nak melihat orang-orang yang dulu jauh pada Allah mendekatkan diri kepada Allah kerana COVID-19. Mungkin belum 100% tercapai. Ada perkara-perkara yang Allah lebih tahu, Allah nak bagi hikmah besar, tetapi belum lagi tercapai ke perkara-perkara tersebut, maka dilanjutkan lagi ujian ini. Kerana pahalanya itu juga akan berlanjut-lanjut. Sabar, kena pakai topeng muka kan. Itu perlukan kesabaran. Ada tak orang dia sebut, seronoklah pakai topeng ni, nak pakailah selama-lamanya. Tak ada, kita tak pernah dengar kan. Kalau boleh nak lepas topeng mask muka kita ni, tapi itu adalah keperluan kita untuk menghadapi situasi ujian ini. Baik, itulah dia konsep hamba dengan Allah. Jadi Allah sebut dalam ayat ini, Dialah yang hidup, tiada Tuhan selain Dia, maka berdoalah dengan Dia dengan penuh keikhlasan. Doa kena ikhlas. Jauhkan daripada doa yang bersyarat macam yang kita cerita tadi. Kalau tak ikhlas, tak tahu bila nak dapat makbul. Mungkin itulah sebabnya setengah orang dia kata saya doa bertahun-tahun tak makbul pun Ustazah. Maknanya dia ada target. Sambil doa tu dia sambil target. Dia nak tengok bila aku nak dapat benda yang aku minta ni. Ya Allah, aku minta anak aku dapat 10A kan. Tengok tak dapat. Maknanya ada unsur-unsur ketidakikhlasan di situ. Ya Allah, aku minta yang terbaik untuk anak aku. Berapa pun Allah bagi, itulah yang terbaik. Maksud terbaik itu bukan saja pada zahir, tetapi juga apa yang baik untuk batin anak itu, baik untuk batin kita sebagai ibu bapanya. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi lepas doa tu bersyukur pada Allah SWT. Alhamdulillah, apa saja yang kau berikan ya Allah, aku bersyukur. Apa jua keputusan yang Allah tetapkan, apa jua natijah yang kita dapat setelah kita berdoa, kita bersyukur. Itu tanda ikhlas. Kemudian kul inni nuhitu an a'budal ladina tad'una min dunillah. Ni kembali kepada keikhlasan dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, inni nuhitu, sesungguhnya aku ini dilarang daripada an a'budal ladi, untuk menyembah apa yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lamma ja'aniyal bayinat, setelah datang kepada aku akan kebenaran. Ini Nabi yang cakap. Ya, sebab sebelum Nabi hadir, orang sembah berhala, tapi Nabi datang, Nabi dah bagi tahu itu semua syirik, dan aku dilarang daripada menyembah semua itu. Setelah datang kepada tu kebenaran, mir rabbi, daripada Tuhanku, wa umirtu, dan aku diperintahkan agar an uslima li rabbil alamin, untuk menyerahkan diriku kepada Tuhan sekalian alam. Itu dia penyerahan yang seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia ikhlas. Baik, muka surat 66. Firman Allah dalam surah An-Nisa, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Dan siapakah yang lebih baik agamanya selain daripada mereka yang menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tak pernah mempertikaikan takdir. Dia tak pernah question. Wa huwa muhsinun, dan orang itu berbuat baik. Dahlah dia berserah pada Allah dan dia terus berbuat baik. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia terus berada di atas jalan Nabi Ibrahim yang hanif itu.
jalan yang bersih daripada unsur-unsur syirik. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan sesungguhnya Allah itu sudah pun mengambil Nabi Ibrahim itu sebagai insan kesayangannya. Khalil tu maksudnya kesayangan Allah SWT. Sebab Nabi Ibrahim ni perjalanan hidupnya perempuan sangatlah mencabar. Daripada awal dia terpaksa mempersoal tindakan ayahnya yang mencipta berhala. Kemudian dia heran tengok orang semua sembah berhala, padahal berhala tu dia buat dengan tangan sendiri. Dia tanya pula Raja Namrud, kenapa kamu sembah berhala, buat kuil besar-besar? Dia kata itu Tuhan kita. Lepas tu dia pecahkan pula berhala yang kecil-kecil di keliling kuil tu. Ingat cerita tu, berani dia. Lepas tu dia gantung kapak yang dia guna untuk pecahkan tu di atas kepala berhala yang paling besar. Raja Namrud ni sangat berkuasa. Ini berurusan dengan raja ni, ya? Bukan dengan ketua kampung ni, raja yang memerintah yang sangat kejam. Tapi Nabi Ibrahim berani, Masya Allah. Disoal pula, kenapa kamu, siapa ni yang buat ni? Memang semua orang tak nampak dah selain pada Ibrahim, kan? Dipanggilnya Nabi Ibrahim, ditanya kenapa kamu musnahkan semua berhala ni? Nabi Ibrahim kata, kalau semua berhala ni Tuhan, tu tanya yang paling besar tu, kan? Sebab kapak tergantung dekat yang paling besar tu. Marah raja tu, kenapa kamu cakap macam ni? Ini patung, macam mana dia nak bercakap, macam mana dia nak hancurkan yang lain-lain, dia tak boleh bergerak. Nabi Ibrahim kata, dah kalau tak boleh bergerak, dah kata patung, kenapa disembah? Kan? Allah murka pula Raja Namrud, nak dibakarnya Nabi Ibrahim. Dibakar betul Nabi Ibrahim, tapi ya narukuni bardaw wa salaman ala aminin. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat kepada orang yang beriman. Sebab api ni makhluk Allah. Sebab itu kalau ada kebakaran, kita disuruh buat apa? Disuruh buat apa kalau ada kebakaran? Memang panggil bomba, memanglah mestilah kita panggil bomba, kan. Yang ada ni apa? Kena buat apa? Azan. Disuruh azan. Hari tu Ustazah nampak beberapa bulan yang lalu ada satu video viral yang deretan rumah kedai terbakar. Di mana tu? Di Johor kalau tak salah Ustazah. Satu deretan tu terbakar, tetapi yang deretan hujung tak sempat terbakar sebab orang ni datang dia azan. Jadi yang terbakar ni deretan milik orang Cina yang bukan beragama Islam. Dia nampak masa api sedang marak menyala, ya, bomba sedang dalam perjalanan datang, orang Islam ni azan, api berhenti, tak jadi bakar, tak sambung bakar deretan yang selepas itu. Nampak dalam video tu memang ada. Belah sini terbakar, belah hujung ni tak terbakar. Lepas tu Cina ni kata, you kenapa you tak baca masa dia bakar tempat I? You baca tempat you saja, bukan tempat dia pun. Sebab dia baru sampai. Dia sampai, dia terus azan. Jadi Cina tu nampak dengan mata kepala dia sendiri, api tu tak jadi menjilat kawasan yang tak terbakar. Ini semua izin Allah, ya puan-puan. Bukan Ustazah jamin, tak payah panggil bomba, baca azan memang api berhenti. Tak. Kita tetap kena ikhtiar sebagai manusia. Tapi Allah berkehendak. Allah berkehendak kita pohon daripada Allah SWT. Kerana api itu makhluk Allah. Dia hidup. Sebab itu boleh jadi doa tu, ya naru, wahai api. Tu dia bercakap dengan api. Kuni bardan, jadilah kamu sejuk. Boleh suruh api sejuk. Itu juga yang dijadikan sebagai doa kepada orang yang demam panas. Sebab demam ni selalu ada elemen panas. Panas ni kaitannya dengan api. Dan doalah sebagai ikhtiar. Bukan kata tak makan ubat, ubat kena makan. Tetapi itu juga sebagai satu ikhtiar kita. Di samping berusaha, kita berdoa juga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampaklah kita punya tawakal dan iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, habis cerita tu. Kemudian wa may yuslim wajhahu ila Allah. Ustazah kalau nak cerita Nabi Ibrahim panjang, ya. Semuanya menunjukkan kekuatan hati Nabi Ibrahim. Ada kisah yang Nabi Ibrahim pergi ke Mesir, Raja Mesir jatuh cinta kat isteri dia. Bayangkan apa perasaan suami apabila isteri kesayangan ini ada orang lelaki lain jatuh cinta. Orang lelaki tu pula berkuasa besar. Kalau dia tahunya Nabi Ibrahim ni suami pada Sarah, habis. Dia dah suka kat Sarah, kan? Habiskan aja suami dia. Dan dengar, kita dah biasa dengar pun dongeng-dongeng cerita begitu, orang lelaki yang berkuasa menghapuskan suami kepada perempuan yang dia cintai, kan? Jadi itu satu lagi ujian kesabaran Nabi Ibrahim AS. Panjanglah ujian Nabi Ibrahim ni, berpisah dengan anaknya Nabi Ismail. Dah sekian lama tak jumpa anak dia, baru je jumpa Allah suruh sembelih. Allahu Akbar. Sebenarnya perempuan, satu elemen yang saya suka nak selitkan lah di sebalik kisah korban ni, kita kena korbankan sesuatu yang kita sayang.
Sayang tak perempuan masa buat korban hari tu? Nak tanya. Sayang tak dekat haiwan tu? Sayang sebab tu kita disuruh tengok supaya kita ada rasa sayang pada haiwan tu. Kemudian kita tengok apa yang kita sayang tu disembelih dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serahkan balik pada Allah. Sebab duit kita boleh bayar korban tu daripada Allah. Kemudian kita beli haiwan tu, kita sayang dia, kita suka dia. Tiba-tiba dia disembelih untuk agama Allah, diberikan pada orang miskin dan lain sebagainya. Semakin dalam kasih sayang itu dan semakin rasa pengorbanan, tinggi pengorbanan, maka semakin banyak pahalanya. Lain dengan kita banyak duit, kita bagi-bagi je sana sini, buat korban sana korban sini, tapi tak ada feeling langsung. Duit banyak kan, ada setengah. Duit banyak, bayar je sana bayar sini, tapi tak ada feeling. Lain. Nama pun korban, dia kena sesuatu yang kita sayangi. So macam mana nak buat ya? Ustazah terfikir masa tu nak mengambil daripada kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Sebab kita tak bela kambing. Ada yang bela kambing tak? Tak. Ada yang bela lembu? Tak ada kan? Lainlah kalau syukur di Terengganu tu memang dia bela kerbau-kerbau dia kan. Bila mati dia sedih menangis tu. Tu betul-betul sayang tu. Jadi kita nak sampai ke level betul-betul sayang. Macam Nabi Ibrahim sayang Ismail, lepas tu dia nak korbankan Ismail kerana Allah. Macam mana? Macam mana nak betul-betul sayang? Tengok dulu haiwan tu sebelum disembelih. Kalau boleh datang dulu ke beberapa hari, pilih tu dengan kasih sayang. Kalau lah kita sembelih kambing, senang sikit kambing kan, kita boleh tengok dulu tak. Kalau lembu ni kadang-kadang tengok gambar je sebab jauh nak pergi ladangnya. Tapi kalau nak feeling betul-betul kan, pergi tengok, pilih, tengok yang mana berkenan di hati. Tengok mata dulu, dengan mata dulu. Lepas tu tanya hati kita, saya berkenan tak? Pandai kan pilih? Pandai. Orang perempuan lagi pandai memilih. Sebab kita ni pakar membeli belah. Jadi bila kita nak beli haiwan ni pun, pilih dengan hati kita, dengan perasaan kita. Kita tengok, wih berkenan lah tengok lembu ni. Lembu ni tenung saya, Masya Allah. Macam ada connection, macam ada vibration. Ambil lembu tu sebab kita dah berkenan. Maknanya kita sayang kat dia, kita suka dia. Duduk dulu sehari dua, kita belai dia sampai ada betul-betul rasa sayang dekat lembu tu. Kemudian kita saksikan dia di hari penyembelihan. Serahkan kasih sayang kita ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rezeki jumpa di syurga kan? Mana kena sayang. Kalau sayang betul, macam kita ada haiwan peliharaan, kita sayang, dia pergi, sedih tak? Sedih kan? Sebab itu termasuk dalam kategori syahwat manusia. Wal an'ami wal harf Zuyina linasi hubbus syahwat. Itu kan dalam Al-Quran diceritakan manusia ni memang ada syahwat nafsu dia. Antaranya al-an'am, haiwan ternakan. Dalam hari raya korban, kalau kita ada haiwan ternakan yang kita sayang, yang tu yang kita nak korbankan. Macam Habil. Ingat tak? Habil anak Nabi Adam kan? Dia bela kambing, dia pilih yang terbaik. Maknanya itulah yang dia sayang. Kalau kita bela kambing banyak-banyak, kita sayang kambing kita kan? Pokoknya dia pilih yang paling dia sayang. Jadi barulah bermakna betul raya korban kita tu. Adalah terkorban di dalam hati kita sedikit yang kita sayangi. Waktu dia punya pahala besar kan? Berbanding kita hanya menunggu dagingnya nanti kita nak masak sedap-sedap. Kena ada perasaan feeling tu sekali. InsyaAllah nilainya tinggi. Ni semua datang dengan ikhlas. Nak dapat feeling-feeling yang usah cerita semua ni, mesti ikhlas. Ikhlas ni perlukan didikan, perlukan tarbiyah, perlukan ilmu. Sebab tu kita mengaji. Kita mengaji ni sebagai salah satu cara ilmu mencari ikhlas. Kemudian nanti Allah SWT anugerahkan ke dalam hati kita. Di sinilah ayat wa may yuslim wajhahu ila Allah. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah wa huwa muhsinun, dan dia beramal baik, beramal saleh, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka orang ini akan berpegang dengan tali yang kuat daripada Allah SWT. Seolah-olah ada tali. Ada tali daripada Allah SWT yang memimpin kita, yang membimbing kita, yang menjaga kita, yang mengingatkan kita daripada tergelincir di dalam dosa. Nak cek tali tu macam mana? Memang tak nampak tali tergantung terjuntai pada atas minaret masjid ni, tidak. Tetapi dia dirasakan di hati. Maknanya bila kita terbuat dosa, maknanya tergelincir, ada tak satu rasa di hati kita kata dosa ni, kan? Ada signal kan, dia bagi tahu salah ni, tak betul ni. Nampak? Dia datang ke dalam hati kita tu dengan ingatan itu, maka kita pun gunakan balik akal kita. Astaghfirullahaladzim, tak boleh buat macam ni. Salah buat macam ni. Lepas tu kita pun
berhenti dan kita betulkan balik jalan kita yang tergelincir itu tadi. Itulah dia al-urwah al-wusqa yang kita boleh rasakan. Wa ilallahi aqibatul umur, dan kepada Allah lah akibat daripada setiap perkara, balasan pada setiap perkara. Okey, Ustazah habiskan tajuk ni insya-Allah. Muka surat 67. Firman Allah juga, ya. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din. Katakanlah, aku diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya dengan ikhlas, ya. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku juga diperintahkan untuk menjadi orang Islam yang pertama, orang yang pertama menyerahkan dirinya. Perkataan Islam ni maksudnya menyerahkan. Di samping dia peace, harmoni, kedamaian dan keamanan, dia juga membawa maksud penyerahan, iaitu serah diri pada Allah SWT. Qul, katakanlah, inni akhafu in asaitu rabbi, aku takut sekiranya aku ini mengingkari Tuhanku, akan ada azab yaumin azim, azab pada hari yang sangat besar. Kena ada perasaan takut azab, takut dosa. Bila ada perasaan itu, maka insya-Allah kita akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Ulang lagi sebut, katakanlah aku menyembah Allah dengan keikhlasan pada agamaku padanya. Tu sebut lagi ikhlas, ikhlas, ikhlas. Muka surat yang ke-68, Ghafir ayat 14. Disuruh juga berdoalah kepada Allah dengan ikhlas, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak suka. Maksudnya ada je orang yang tidak beriman tidak suka dengan kandungan doa yang kita panjatkan. Contoh, kalau doa tu diviralkan pula di dalam media sosial, memang akan ada kandungan yang tidak disukai. Contoh, doa kunut nazilah. Doa kunut nazilah, tahu kan kunut nazilah yang kita baca subuh-subuh bila kita minta pertolongan Allah SWT. Kandungan doa tu memang kuat, memang padu. Siapa yang rasa dia masuk dalam kategori yang dimurkai Allah, boleh rasa macam kena sentap dengan doa tersebut. Ya Allahumma ya muzilal kitab, wa ya mujriyas sahab, wa ya hazimal ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Tu dia, berat tu doa tu. Ya Allah yang menurunkan yang muzil kitab, yang menurunkan Al-Quran, wa ya mujriyas sahab, yang juga menggerakkan awan, wa ya hazimal ahzab, dan juga yang menewaskan musuh-musuh kelompok-kelompok ini. Ihzimhum, musnahkan mereka, musnahkan mereka, musnahkan mereka, wansurna alaihim, dan bantulah kami mengatasi mereka. Ini doa ketika Muslim ditimpa bala dan malapetaka, terutama dalam medan perang. Kita memang kena minta pertolongan Allah SWT yang tolong kita menang. Dalam sejarah manusia ni sentiasa Allah SWT. Tak mungkin orang Islam menang setakat dengan fizikal dia sendiri. Ustazah perhatikan juga dalam buku-buku sejarah, bila Ustazah baca, kebanyakan cerita menunjukkan bahawa orang Islam ni daripada zaman Rasulullah lagi, kita sentiasa ketinggalan dari sudut kuantiti di dalam medan perang dan dari sudut persenjataan. Itu yang Ustazah baca. Ustazah pun heran, sampai ke zaman kehebatan Khilafah Uthmaniyah Turki pun, rupa-rupanya dalam banyak peperangan, Khilafah umat Islam tu lebih sedikit bilangannya berbanding musuh. Senjata umat Islam pun selalunya lebih sederhana berbanding musuh. Sampai peperangan terbaru di antara Gaza dan Israel pada tahun 2006-2008 lebih kurang tu, saya tak ingat kan, bila masih lagi kita dalam situasi yang sama. Tentera Islam di Gaza pada tu 30,000 orang, sedangkan tentera Israel 200,000 orang. Tak masuk lagi kereta kebal. Kita tak ada kereta kebal langsung, mereka punya kereta kebal beratus-ratus. Belum lagi Apache helikopternya dengan bomnya lagi, semuanya jauh beza. Jauh beza. Tapi siapa menang dalam peperangan itu? Subhanallah, 30,000 orang ni yang menang dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena selalu minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rupa-rupanya doa yang kita minta ke Allah itu, walau karihal kafirun, akan ada orang kafir tak suka, akan ada orang bukan Islam yang tidak suka. Jadi apa kita punya seruan? Baik, kalau tak suka, marilah masuk Islam. Jom masuk Islam, kita boleh angkat tangan sama-sama, kita doa sama-sama untuk kebaikan. Ingat, doa ni dilaksanakan apabila ada peperangan, ya. Bukanlah kalau tak ada apa-apa saja-saja nak ihzimhum, tidak juga kan. Ada kaedah dia.
Baik. Yang terakhir, ni hadis qudsi daripada riwayat Bukhari dan Muslim, diceritakan macam mana keadaan orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. Rupa-rupanya kalau ada orang yang Allah disayangi dan cintai, orang ini akan dikenali oleh ahli langit. Masya Allah, kan? Macam mana bunyi dia? Hadis dia, idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyintai seorang hamba, nada Jibrila inni qad ahbabtu fulanan. Akan dipanggil Jibril itu, lalu Allah akan sebutkan pada Jibril, sesungguhnya aku sukakan si fulan itu. Allah sebut pada Jibril. Maknanya disebutlah nama orang tu. Kalau nama dia Salihah, sesungguhnya aku suka hamba-Ku yang bernama Salihah itu. Fa'ahibbahu, maka sukailah dia. Allah suruh Jibril pun suka, sayang juga dekat hamba tu. Qala, maka berkatalah Jibril, fayunadi fis samai, Jibril akan sebutkan di sekalian langit, summa tanzilu lahul mahabbatu, maka akan turunlah perasa kasih sayang itu kepada hamba itu, fi ahlil ardi, untuk seluruh muka bumi. Katalah orang tu duduk di Gombak, Allah sayang seorang hamba Allah ni, Allah sebut nama dia dekat malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun akan turunkan kasih sayang dia ke seluruh kawasan Gombak. Rasalah Gombak ini aman, damai, bahagia. Itu contoh. Kami pernah buat satu international conference beberapa tahun yang lalu. Masa tu tak turun hujan, agak lama tak turun hujan. Masa tu panas je kawasan ni. Kami dalam international conference ni, kami panggil ulama-ulama Quran dan hadis daripada seluruh dunia. Datanglah daripada negara-negara Arab, Sudan, Syria, Iraq pun datang juga. Masa tu Syria belum perang macam sekarang. Mesir datang, Saudi datang, Yaman datang belaka-belaka. Kecuali negara Syiah kita tak terimalah. Orang Iran nak datang, kami tak dapat terima sebab dia orang kata dia orang Syiah. Kita tak nak disebarkan ajaran yang tak benar. Jadi Kuwait datang belaka. Di kalangan mereka ni adalah para hufaz. Di kalangan mereka adalah orang yang menghafal hadis beribu-ribu matan, memahami Quran dan hadis. Tiba-tiba perempuan, pada hari muktamar itu turunlah hujan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejuklah suasana seketika. Hairan sebenarnya, lama tak turun hujan. Datangnya ulama-ulama ni mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada seluruh daerah Gombak. Subhanallah. Tapi kita tak tahulah yang mana satu. Tak tahu. Tahu ramai-ramai itu ada berapa orang yang Allah sayang. Padahal Allah beritahu pada malaikat Jibril. Malaikat Jibril turunkan rahmat kepada, perintahkan malaikat rahmat turunkan rahmat hujan pada kita. Wallahu alam. Semua ini adalah perkara-perkara gaib. Tapi masa tu Ustazah terkesan dengan beberapa sahabat kita sama-sama bincang. Subhanallah, tiba-tiba hujan. Punya lama tak hujan. Ramalan cuaca pun tak sebut nak hujan. Tak ada ramalan cuaca kata nak hujan. Boleh hujan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh. Tapi sama juga sebaliknya, bila Allah tak suka murka akan seorang hamba, Allah beritahu pada Jibril, Jibril turunkan kemurkaannya ke situ. Jadilah bencana, musibah, malapetaka. Itulah contoh-contoh umat terdahulu, macam mana mereka ditenggelamkan. Contoh tsunami di Aceh, macam mana ceritanya, ada pesta dan lain sebagainya. Di Palu, Sulawesi yang terbaru ni, nyata-nyata mereka sedang membuat persiapan perayaan yang memang syirik. Menyembelih lembu untuk dihadiahkan kepada dewa penjaga laut. Tak kira lah nak bagi nama dewa tu siapa pun, tetapi itu adalah syirik. Allah bagi peringatan sebab di situ ada orang Islam, ada orang beriman, ada masjid di tepi pantai tu. Allah bagi peringatan, turunlah bala. Yang tak musnah masjid tersebut. Sekali lagi masjid. Sama juga di Aceh, sekali lagi masjid. Jadi sebenarnya ini semua adalah tanda-tanda. Allah bagi dalilnya, Rasulullah bagi dalilnya. Kita orang beriman, kita kena faham, kita kena tengok, kita hayati. Bila kita hayati, kita ambil iktibar. Bila kita ambil iktibar, Allah sayang kita. Tapi kalau buat degil, buat tak tahu, cuba menafikan, masjid tu memang tak runtuh sebab binaan dia kuat. Tapi orang yang masuk dalam masjid tu nampak air tsunami memang tak masuk ke dalam masjid. Dia tengok dengan mata sendiri sebab tiang-tiang pintu masjid tu terbuka. Dia tak ada pintu, dia tak tertutup. Jadi boleh nampak dari luar memang gelombang tsunami tu
badai itu memang di luar masjid sahaja. Dan yang masuk dalam masjid itu bukan orang Islam saja, yang menjadi saksi bukan orang Islam saja. Orang bukan Islam yang masuk ke dalam masjid itu pun menjadi saksi. Dan akhirnya orang itu pun masuk Islam. Sebab nampak gelombang lumpur tu jelas-jelas di luar kawasan masjid. Dari pintu ni nampak tu tiang-tiang. Macam kita kat sini lah, nampak tu kat luar tu jelas lumpur sedang memukul, badai lumpur sedang menghentam kawasan tersebut. Tetapi masjid tidak musnah. Kita orang beriman, kita ambil iktibar. Bila kita ambil iktibar, Allah sayang. Itulah dia. Akhirnya kita akan rasa kasih sayang Allah pada kita. Kan? Ibarat kalau ditimpa musibah ada yang meninggal pun, ingat mereka meninggal dalam musibah COVID-19 ialah para syuhada. Salah satu daripada kategori syahid ialah meninggal kerana wabak. Dan COVID-19 termasuklah dalam wabak. Okay? Jadi itu saja. Alhamdulillah genaplah sejam kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita kongsikan untuk diri kita dan juga untuk ahli keluarga kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita perolehi mendekatkan kita kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang dengan tajuk siqah dan tawakal. Ya, ada apa soalan? Tak ada ya? Okey, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Akhirnya Ustazah mohon maaf di atas barang kekurangan, kesilapan, ketersasulan dan lain sebagainya. Yang lemah itu memang daripada diri Ustazah sendiri, dan yang baik itu tentunya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.